Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Bismillahirrahmanirrahim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. Maka ketika anaknya itu sampai ke usia untuk berusaha bersama dengannya, Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Dia menjawab, yakni Ismail, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya-Allah ayah akan mendapati aku dari kalangan orang-orang yang sabar." Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian yang terus sudi untuk mendengar segmen Tadabbur Center, kita sedang berada pada ayat 102 dalam siri yang ketiga, keindahan kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail radhiyallahu anhuma. Kisah yang akan kita kenang pada hari Aidul Adha yang akan kita sambut bersama-sama nanti. Dan ayat yang saya bacakan ini adalah ayat yang ke-102. Ayatnya agak panjang dan ia memberikan kepada kita terlalu banyak, terlalu padat dengan pengajaran. Lalu yang akan menjadi fokus untuk siri yang ketiga ini, kita ambil separuh terlebih dahulu, iaitulah dari ayat falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara. Baik, apabila kita bertemu dengan sesuatu ayat yang bermula dengan fa di sini berartinya maka apabila dia telah sampai, yakni Ismail, kepada usia yang disebut sebagai sa'ya, maka fa di sini adalah fa yang ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Fa di sini adalah fa yang menghuraikan apa yang dinyatakan dalam ayat sebelumnya, apa yang disebut oleh alim ulama mufassirun sebagai fa al-fasihah. Jadi kalau tuan-tuan bertemu dengan falamma, maknanya ayat itu akan menghuraikan ayat sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya. Tetapi sebaliknya, kalau tuan-tuan tidak bertemu dengan fa, tuan-puan bertemu dengan walamma, yakni wawul ataf, maka waw itu adalah menggambarkan bermulanya episod baru di dalam surah berkenaan. Contoh, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Itu adalah menggambarkan babak baru perjuangan Nabi Yusuf AS pada usia yang baru dan bukan lagi kanak-kanak. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Ini juga bermakna babak baru Nabi Musa yang bukan lagi pada usia ayat sebelumnya, iaitu ketika bayi. Tetapi falamma, ia berarti ada hubungan dengan ayat sebelumnya, iaitulah apa dia, tuan-tuan? Inilah ayat yang akan menghuraikan kualiti halim yang telah menjadi berita gembira Allah kepada Nabi Ibrahim AS. Dan apabila ada lamma, falamma, ia bermakna satu perjalanan masa yang lama. Ia mengambil masa yang lama. Sebagai contoh, falamma ataha nudiya ya Musa. Maknanya Musa mendaki gunung Tur Saina, mengambil masa. Ia terlalu tinggi. Falamma sami'at bimakrihinna, bagaimana Imra'atul Aziz memikirkan rencana untuk counter attack kepada tuduhan yang telah dilontarkan kepadanya. Dia mengambil masa yang lama. So bila kita bertemu dengan kalimat falamma wada'atha contohnya, maka falamma itu merujuk kepada proses 9 bulan dan di akhirnya ibu kepada Maryam melahirkan anaknya. So falamma ia adalah proses yang panjang. Jadi apa yang berlaku? Untuk makluman anda, ini adalah proses pentarbiahan Nabi Allah Ismail alaihi salam melalui ayahandanya dan bondanya. Tetapi perlu diingat,
Nabi Ibrahim alaihissalam berada lebih lama di Palestin bersama dengan Sarah. Sebab itu para ulama kita seperti Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyatakan Nabi Ibrahim berada di Makkah di dalam Al-Quran ada 3 situasi. Beliau mengungkapkan sebagai 3 peringkat ziarah ke Baitullah Al-Haram. Peringkat yang pertama adalah peringkat di mana baginda diuji meninggalkan isteri keduanya Hajar dengan anak kesayangannya yang di bawah 2 tahun di padang pasir kering kontang yang dinamakan Baitullah Al-Haram Makkah. Itu dirakamkan di dalam surah Al-Baqarah. Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Manakala ziarah yang kedua adalah babak di dalam surah As-Saffat ini. Iaitulah babak apabila Ismail telah membesar menjadi ghulam, iaitulah dikatakan pada usia 13 tahun. Ini yang berlaku ujian Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan baginda, dan di kemudiannya ada hubungan dengan pembinaan Baitullah di tanah tersebut. Ini dirakamkan juga hubungan Ismail dengan Ibrahim selepas wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Maka selepas ayat yang ada di dalam surah Baqarah ini, Allah merakamkan babak kedua-duanya membina Baitullah Al-Haram. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id. Manakala babak yang ketiga, tuan-tuan akan temui di dalam surah Ibrahim, di mana babak yang ketiga ini adalah babak di mana Nabi Ibrahim telah mendapat Ishak. Nabi Ibrahim mendapat berita gembira Ishak, dan ketika itu Ishak sudah dewasa, Ismail sudah terlalu dewasa, jarak antara keduanya 13 tahun, dan baginda kembali menziarahi Masjidil Haram, Baitullah, dan mendapati negara ini sudah maju, sudah ramai penduduk, sudah ada peradaban, dan kebimbangan baginda adalah masyarakat akan kembali menyembah berhala. Na'udzubillah, maka Nabi berdoa, Rabbi ja'al hadzal balad aminan, kemudian wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu dia punya timeline perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan dua orang anak ini. Sekarang kita beralih kepada balagha ma'ahu sa'ya. Kita kalau baca, setakat baca, kalau setakat bergantung pada terjemahan, kita hanya akan memahami ini adalah sekadar introduction yang memberitahu Ismail sudah mencapai usia di mana dia berusaha. As-sa'ya artinya usaha, ma'ahu dengan ayahnya. Itu kalau kita bergantung kepada terjemahan. Tetapi sekalipun dengan terjemahan, tadabbur ini adalah apabila tuan-puan cuba ulang balik ayat tu dan cuba memikirkan apa agaknya mesej ayat ini kepada saya. Kita ulang balik, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Apa yang cuba Allah nak sampaikan, walaupun ayat yang sedang kita bacakan ini belum sempurna, ia hanya 1/5 daripada ayat 102. Tetapi sebenarnya apabila kita tadabbur dengan ilmu tafsir, dia akan membantu kita untuk lebih menghayati. Balagha ma'ahu as-sa'ya artinya balagha, dia Ismail telah mencapai, ma'ahu bersama dengannya, yakni Ibrahim, as-sa'ya. Apa itu as-sa'ya? As-sa'ya, sa'a adalah satu kalimat yang banyak disebutkan Allah di dalam Al-Quran yang ada hubungan dengan hari akhirat. Kitab akan dapat di tangan kanan atau di tangan kiri bergantung kepada sa'a yang kita lakukan di dunia. Sejauh mana yas'a yang kita lakukan di dunia. Jadi sa'a di sini berarti usaha keras. Usaha yang dibuat dengan penuh kesungguhan. Sama ada baik atau buruk, semuanya dinilai hitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'a juga berarti proses berjalan yang lebih cepat daripada berjalan biasa, tetapi lebih tidaklah secepat berlari. Ini disebut sebagai sa'i. Ya tuan-puan, kalau sa'i pun antara Safa dan Marwah, sebaiknya kita meneladani Hajar. Iaitulah dengan bergerak antara berjalan dengan berlari. Orang kata berlari, lari anak. Dalam bahasa mudahnya, berjalan dengan pantas. Kenapa berjalan dengan pantas? Kerana definisi pertamanya tadi, kerana ada usaha yang serius perlu dilakukan. Lalu Allah merakamkan sekarang babak berjalan dengan bersungguh untuk menuju ke suatu urusan yang besar, tidak berlaku hanya membabitkan Ismail. Ismail telah mencapai satu usia yang bukan lagi ghulam, tetapi telah mencapai usia balaghal hulum. Apa yang disebut di dalam surah An-Nur yang merujuk kepada dia sudah bermimpi dan dia sudah boleh bernikah.
maka berkemungkinan ia berlaku pada usia 13 tahun ataupun lebih kurang antara waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengajar kita juga untuk fokus. Allah tidak sebut apa yang berlaku kepada Hajar antara detik dia ditinggalkan sampailah anak andanya ini membesar umur 13 tahun. Allah tidak memperincikan, Allah bahkan tidak menyebut pun kisah Hajar. Nabi SAW yang menyebut kisah Hajar ini Ummu Ismail di dalam hadis yang sahih. Tetapi Quran mengajar kita fokus. Ada perkara besar yang mahu Allah Ta'ala sebutkan sehingga ayat 101 dengan ayat 102 begitu deras perjalanannya. Sedangkan sebenarnya jarak perjalanan ayat 101 dengan ayat 102 adalah, saya nyatakan semalam, ia adalah hampir 60-70 tahun. Detik di mana Allah mustajabkan doa Nabi Ibrahim dengan detik baginda menerima Ismail, dan sekarang detik bersama dengan Nabi Ismail adalah 60-70 plus 13 tahun. Ia terlalu lama sebenarnya kalau dalam konteks individu yang terbabit dalam ayat ini. Jadi sekarang ini berjalan dengan pantas untuk satu urusan yang serius sedang dilakukan oleh anak dengan ayah. Ini mengajar apa tuan-tuan? Cuba renung balik. Dah cuba fikir sekejap, cuba tadabbur. Apa yang Allah nak beritahu daripada ayat ini? Tanya diri kita. Sejauh mana kita ada agenda berjalan dengan anak tanpa diganggu oleh sebarang rutin? Pernah tak kita berjalan dengan anak perempuan kita, wahai ayah-ayah semua? Sehingga dalam perjalanan itu tidak ada gadget dibenarkan dibawa. Tidak dibenarkan untuk berhubung dengan sesiapa. Tidak ada sebarang aktiviti dilakukan, hanya kita dengan anak perempuan kita. Berjalan pada hari Ahad di taman permainan. Dan umurnya sudah 13 tahun. Sudah tingkatan 1 anak ini. Anak saya baru 6 tahun. Tak boleh nak membumikan ayat ini lagi, kerana apabila sudah 13 tahun baru kita boleh bersembang dengan dia tanpa sebarang gangguan daripada rutin. Ini dinamakan kualiti masa. Ini adalah satu perkara yang hilang dalam pendidikan keibubapaan. Hari ini, kita kadang-kadang berjalan dengan anak perempuan kita. Ya, berjalan, tetapi kita berjalan, minum bersama, ayah belanja, minum, makan sebab birthday anak pada hari itu. Tetapi kita masih menghadap gadget kita, anak perempuan menghadap gadget, anak perempuan sibuk selfie dan kita duduk sibuk untuk melayan panggilan daripada kawan-kawan sekerja. Tidak berlaku agenda quality time itu. Sedangkan kalaulah anak perempuan mempunyai ayah seperti ini, saya percaya tidak ada lelaki idola bagi anak perempuan kita kecuali ayahnya sendiri. Dan kalau ada orang lelaki cuba nak masuk, meminang, melamarnya, anak perempuan ini pasti akan membanding bezakan kamu dengan ayah aku sejauh mana. Jadi kita sebut benda ni tuan-tuan sebab kita kena pandang serius anak-anak perempuan kita. Biarlah anak-anak perempuan kita dapat benteng yang kukuh daripada pendidikan ayahnya. Walaupun kisah ini membabitkan kisah anak lelaki, tetapi Al-Quran tidak diikat dengan kejantinaan tersebut. Ini yang pertama. Sejauh mana kita berjalan bersama dengan anak untuk satu agenda berbincang tentang masa depan. Ayah meluahkan harapan Ismail. Ayah meletakkan harapan pada kamu supaya satu hari nanti kau teruskan perjuangan ayah. Umur ayah sudah 86 plus 13. Ayah sudah tidak ada harapan kecuali kepada kamu. Anta wahidi. Anta wahidi. Anta ibni al-wahidi. Kau satu-satunya anak ayah. Ayah tidak yakin ayah akan dapat anak lagi. Ayah dapat kamu pun dengan satu kurniaan Allah yang sangat besar. Jadi ayah harap sekian. Meluahkan harapan. Tanya anak nak jadi apa? Anak nak follow ayah ke? Atau ayah memaksa anak untuk jadi macam ayah ke? Ada tak agenda quality time tersebut? Kemudian, apabila Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ma'ahu dan mengkemudiankan as-sa'ya, kerana di dalam bahasa Arab ia boleh berlaku begini. Falamma balagha as-sa'ya ma'ahu. Artinya apabila dia Ismail telah berusaha dengan Ibrahim. Tetapi ayat di sini Ismail telah mencapai bersama dengan Ibrahim usaha. Ini menunjukkan apabila Allah mentakdimkan jar majrur, Allah Ta'ala mentakdimkan
watak itu Ibrahim dan kemudiankan apa yang diperolehi daripada bersama watak ini menunjukkan kesungguhan anak belajar daripada ayah. Bukan ayah spoon feeding anak. Bukan ayah memaksa anak untuk dengar apa ayah nak kata dan tidak ada sebarang interaksi, tidak dibenarkan sebarang respon diminta daripada anak. Ibrahim membesarkan anak dengan sangat interaktif, sehingga anak berminat untuk mendalami apa yang ayah mahu sampaikan. Ini sama dengan surah An-Naml di mana Allah merakamkan wa waritha Sulaiman Daud. Sulaiman yang bersungguh nak mewarisi daripada Daud keilmuan pemerintahan. Ya, Daud bersungguh nak memindahkan ilmu, tetapi Sulaiman lebih menunjukkan kesungguhan. Anak lebih menunjukkan kesungguhan. Apa makna kita didik anak dengan do and don'ts, tetapi anak akhirnya tidak memahami apa sebab dia perlu melakukan itu dan ini kerana sesi soal dan jawab tidak dibenarkan oleh sang ayah dan sang ibu. Senyaklah, buat je lah. Ini satu pendekatan yang tidak betul. Kita perlu berikan peluang dan beri pilihan. Sebab tu Rasul mendidik 7 tahun, jangan lagi dipaksa untuk solat. Perkara sepenting solat pun ada permulaan proses menyemai benihnya. 3 darab 365. 3 tahun darab 365 hari. Ini proses untuk memberi kepada anak pilihan. Nak solat, apa kamu dapat? Tak nak solat, apa kamu dapat? Kalau tak nak bicara pasal kesan solat, kesan tak solat di akhirat, kita bincang kesan solat, kesan tak solat bila kamu berada di dunia. Beri anak exposure, beri anak pilihan. Jangan lagi dihukum sejak daripada sebelum umur 10 apabila dia tidak menunaikan solat. Ini adalah proses pendidikan yang memberi pilihan kepada anak. Memberi faktor inside out. Faktor outside in adalah faktor untuk anak beragama, tetapi faktor luaran saja tidak memadai. Faktor dari dalam juga penting. Di mana anak memilih untuk melakukan sesuatu bukan sekadar kerana perintah agama, bukan sekadar disuruh oleh mak atau mak ayah, tetapi bukan juga sekadar saya belajar ini kat sekolah agama, saya melakukan bukan sebab saya sekadar ahli anggota badan dakwah dan rohani, tetapi kita melakukan atas pilihan kita sendiri. Maka digambarkan sikap proaktif anak ini, di mana semua sedia maklum, Ibrahim dalam ziarahnya yang kedua, ia adalah peluang keemasan untuk anak ini merebut sebanyak mungkin ilmu daripada ayahnya. Maka tidak perlu pelik dengan hanya mendahulukan ma'ahu dan mengkemudiankan as-sa'ya maf'ulun bihnya itu, iaitu struktur yang asal. Maka kita dapat lihat bagaimana Sulaiman pula dah, Ismail yang bersungguh seolah-olah, Papa, saya nak tahu lebih lanjut lagi, tolong ceritakan pada saya, Papa. Okey, Papa minta kita bertemu pukul 3 petang, tapi saya nak jumpa Papa 2:30 petang ni kalau boleh. Saya tak sabar nak belajar daripada Papa. Kesungguhan anak untuk mendengar. Subhanallah. Kemudian as-sa'ya, kita berhenti kat sini, kita fikir sekejap. Agak-agaknya apa yang dikongsikan oleh Nabi Ibrahim? Apa agaknya yang dikongsikan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya dalam ziarah yang kedua yang nanti nak balik semula ke Palestin? Tidak tahu berapa masa yang diperuntukkan oleh Nabi Ibrahim untuk bersama dalam ziarah yang kedua ini. Jadi, berkemungkinan besar apa yang diceritakan oleh seorang ayah berdasarkan kita meneliti kisah sebelum Nabi Ibrahim di dalam surah As-Saffat adalah kisah Nabi Nuh. Wa min syi'atihi wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Maka kita fahamlah antara yang dikongsikan oleh ayah kepada anak, Ismail, engkau tahu tak apa berlaku kepada tokoh manusia yang paling sabar di atas muka bumi ini, iaitulah Nabi Nuh alaihi salam. Nak, kau tahu apa yang berlaku kepada moyang kita Nuh alaihi salam? Nuh berdakwah 950 tahun. Maka Nabi memindahkan pengetahuan ini kepada anaknya. Karena kisah Nabi Allah Ibrahim dalam surah As-Saffat muncul selepas kisah Nabi Nuh alaihi salam. Maka kita faham sendiri apa yang diceritakan oleh Nabi Nuh. Dan kerana saya pernah menyebutkan pada anda, kualiti halim juga disebut Allah 2 kali merujuk kepada Ibrahim alaihi salam. Halim disebutkan di dalam surah At-Taubah apabila Allah menggambarkan Ibrahim begitu lunak hatinya, beliau tidak sanggup ayahnya ke neraka, lalu dia beristighfar mengharapkan supaya Allah menjadikan ayahnya bertaubat dan mendapat hidayah. Allah memberikan gelaran Halim kepada Nabi Ibrahim dalam surah At-Taubah.
Allah Subhanahu wa taala juga memberikan gelaran Halim kepada Nabi apabila Nabi tak boleh duduk senang apabila diberitahu kaum kepada anak saudaranya Lut akan dimusnahkan Allah. Nabi sangat halim sampai Nabi kata kepada malaikat, tolong jangan turunkan lagi azab kepada mereka, beri kepada Lut masa. Ini menggambarkan kesantunan, kelembutan, tak boleh tengok orang lain ditimpa bahaya. Inilah halim yang saya terangkan semalam. Jadi apabila seorang ayah ada dua halim di dalam Quran untuk dia dan anak hanya ada satu halim di dalam surah As-Saffat ini, maka faham sendiri ya, apa yang dipindahkan oleh Ibrahim kepada anaknya adalah nak salah seorang lagi tokoh yang sabar dalam perjuangan selepas Nabi Nuh, tidak lain tidak bukan, ayah tak payah cerita, kau tahu sendiri apa berlaku pada ayah. Maknanya diri sendiri sebagai idola tokoh untuk anak. Minta anak-anak kita bagi kertas putih dan senaraikan tokoh-tokoh yang dia kagumi. Siapa artis ataupun pelakon atau tokoh pemimpin yang dia kagumi. Senaraikan 10 orang, tak payah banyak-banyak, 5 orang pun tak apa. Dan tengok ada tak kita dalam senarai itu. Bukan mudah untuk anak meneladani ayah. Ayah sendiri nak seolah-olah begini ya. Nak kau tahu apa yang berlaku kepada ayah ketika ayah sebesar kamu, seusia dengan kamu, ayah berkeadaan fatan seperti kamu nak. Ayah seorang diri berdepan dengan kaum yang tidak beriman. Ayah subhanallah diuji Allah, dihumban ke dalam api. Karena cerita sebelum cerita Nabi Ibrahim dengan anak-andanya Ismail ini adalah cerita Nabi berdakwah kepada kaumnya. Maka faham sendiri apa yang diceritakan oleh ayah kepada anak, iaitu apa yang berlaku kepada dirinya. Maka Nabi Ibrahim bukan berkongsi perkara yang diawang-awangan. Nabi Ibrahim berkongsi kepada anak apa yang berlaku kepada dirinya sendiri. Ia bukan sekadar storytelling, tetapi menceritakan kepada anak apa yang ayah lakukan tanpa perlu memaksa anak untuk meniru perbuatan ayah. Anak buat pilihan sendiri. Subhanallah. Kemudian, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Kita habiskan ayat ni, lepas tu kita rehat. Nak, hari ini ayah bertemu dengan kamu. Ayah bukan nak cerita pasal Nabi Nuh, ayah bukan nak cerita pasal diri ayah. Tapi ada satu perkara besar berlaku kepada ayah dalam mimpi ayah semalam kemarin. Nak, pertama sekali engkau perlu faham, ayah sayang kamu. Ya bunayya berarti ayah menyayangi kamu. Tuan-tuan, anda boleh menyuruh anak untuk melakukan itu dan ini. Tetapi apa artinya kalau tidak atas dasar kasih sayang? Kita boleh rotan anak yang tidak solat bila umurnya sudah mencecah 10 tahun. Tetapi adakah rotan itu atas dasar ya bunayya? Ketegasan sangat penting kerana anak boleh naik pijak kepala sekiranya ayah dan ibu kedua-duanya sekali sama sahaja dari sudut karakter, pelembut, penyantun. Ketika anak sudah menunjukkan kedegilannya, kenakalannya. Ada waktu kita kena tunjukkan keseriusan dan ketegasan. Tetapi tanya balik, adakah atas dasar marah, emosi, baran, atau atas dasar ya bunayya, kasih sayang? Apa yang anda akan lihat sebentar lagi adalah babak yang dijangka oleh ayah anak tak suka dengar. Apa yang akan berlaku sebentar lagi adalah babak di mana ayah sendiri tak berani nak cakap. Tetapi kerana ia perintah Allah, sebagai contoh, anak dah mula besar panjang. Kita nak kena sebut pada anak bila berada di luar rumah pun kena tutup aurat, bukan sekadar semasa solat kita pakai telekong nak. Jadi ini benda berat. Ini kali pertama kita nak sebut kepada anak kita, katakan. Tetapi sekiranya kita meletakkan asasnya adalah ya bunayya, asasnya adalah kasih sayang, maka teguran itu insya-Allah akan berkesan. Rotan itu insya-Allah akan berkesan. Semuanya persoalan hati. Allah akan membantu selebihnya. Segalanya persoalan hati, persoalan niat. Selebihnya Allah akan bantu. Teknik, tips, kaedah, semua ni kita boleh belajar. Tetapi asasnya di dalam Al-Quran, iaitulah ya bunayya. Inni ara, sesungguhnya ayah, bukan orang lain. Ayah telah melihat kamu. Ara artinya melihat kamu berkali-kali.
Kerana fi'al mudhari' di sini memberi erti berkali-kali. Kalau bandingkan dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam di dalam surah Yusuf, inni ra'aitu. Ayah, saya melihat sekali mimpi tersebut 11, 1 bintang, 1 bulan. Tetapi di sini ara. Ini menunjukkan mimpi ini telah mendatangi ayah lebih daripada sekali. Ya, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah membawa riwayat yang menyatakan Nabi Ibrahim bermimpi 3 malam berturut-turut. Mimpi yang sama. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Mimpi apa ya? Mimpi ini sudah pasti fil manam. Inni ara fil manam. Sebab tu kita fahami ia sebagai mimpi. Sebelum tu tuan-tuan, bila sesuatu yang membabitkan wahyu, dia ada 2 pilihan kepada para anbiya. Ada wahyu yang diterima ketika sedar, ada wahyu yang diterima ketika tidak sedar tetapi berlaku di dalam keadaan tidur. Dan apabila sesuatu itu disampaikan ketika berada di dalam keadaan tidur, ia adalah untuk bertujuan memberikan kekuatan, semangat untuk melakukan. Ini beza sekiranya mimpi ini didengar secara direct daripada Jibril ataupun datang dalam bentuk sedar, dalam bentuk terjaga. Kerana dalam mimpi, anda akan melihat apa yang tidak boleh anda lihat ketika jaga. Anda seperti berada di lokasi kejadian. Anda lihat saja bila anda bermimpi, tuan-tuan. Pernah tak anda bermimpi dengan mimpi yang begitu menyeronokkan sehingga ia benar-benar seperti realiti dan anda mungkin begitu marah bila ada orang bangunkan anda daripada tidur, bakpo dia mau gerak kawin tengah mimpi sedap benar. Itu contoh. Ataupun mimpi yang sangat menggerunkan yang anda tidak menyadari mimpi tersebut menyebabkan anda pucat lesi dan anda mungkin tidak menyadari bila anda bangun daripada tidur, anda berada dalam keadaan berpeluh. Betapa besarnya kesan mimpi permainan di minda separa sedar kita ini. Jadi bila isyaratnya dalam mimpi dalam waktu tidur, ini sebenarnya bantuan Allah kepada Nabi Ibrahim sendiri. Kerana Allah boleh menitahkan perintah untuk menyembelih anak ini ketika Rasulnya Ibrahim dalam keadaan jaga. Tetapi apa kesan bila anda mendengar tetapi anda tidak nampak? Apa kesan bila anda tidak boleh melihat dan seperti tidak berlaku kejadian itu secara realiti? Maka dengan berlakunya wahyu ini dalam mimpi, ia adalah untuk memberikan kekuatan dan untuk meringankan beban yang bakal muncul di dalam perintah Allah berikut. Anni adbahuk. Anni, sesungguhnya Ismail, ayah. Sesungguhnya ayah. Dengan tangan ayah sendiri. Inilah tangan kanan ayah yang ayah cerita pada kamu. Tangan kanan ayah inilah yang memecahkan berhala-berhala ketika ayah seusia dengan usia kamu nak. Sekarang Allah uji ayah dengan tangan kanan yang sama. Ayah lihat dalam mimpi ayah. Adbahuk. Ayah menyembelih kamu nak. Tuan-tuan sila beri perhatian. Kerana anni adbahuk, erti adbahuk adalah ayah sedang menyembelih kamu. Dia sama dengan surah Hud, Nabi Nuh berkata, Allah berfirman, wa yasna'ul fulka. Allah gambarkan proses pembuatan bahtera Nabi Nuh dalam bentuk fi'al mudhari'. Mengapa ya? Dan di sini juga dalam bentuk fi'al mudhari'. Sedangkan mimpi itu telah berlaku. Jadi ini memberikan gambaran adbahuk bererti, ini disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dan Al-Maududi. Bila saya baca tafsir mereka, subhanallah, adbahuk artinya ayah sedang dalam proses menyembelih kamu nak. Penyembelihan belum sempurna. Kalau penyembelihan telah sempurna, sebagaimana anda sembelih lembu nanti, sempurna tu maknanya sampai kepada habis, mati. Maka itu akan berbunyi anni dhabahtuk. Anni dhabahtuk, fi'al madhi, past tense. Tetapi bila anni adbahuk, ia adalah present tense yang berarti ayah dalam proses untuk menyembelih kamu. Dan ayah hampir menyembelih kamu. Ayah nyaris menyembelih kamu nak. Kemudian ayah terbangun daripada tidur. Dan ini berlaku 3 malam berturut-turut. Fanzur madza tara. Okey, di sini kita boleh fahami kenapa 3 malam berturut-turut. Kerana malam pertama ketika Ibrahim meraih mimpi ini, berkemungkinan besar
Ibrahim alaihissalam membimbangi kalau ada interruption daripada syaitan. Lepas tu kalau anda tengok surah As-Saffat di permulaan, bagaimana wahyu ini dipelihara Allah daripada diceroboh, dicuri, diganggu oleh syaitan. Sila baca permulaan surah As-Saffat. Bagaimana ada sistem pemeliharaan Allah melalui barisan As-Saffat. Ketika Jibril menurunkan wahyu, ada security akan jaga. Ia akan melontarkan syihab supaya tidak ada yang boleh menceroboh dan mengganggu. Maka fahamlah kita, kali pertama, malam pertama Nabi Ibrahim bermimpi, Ibrahim bimbang, mimpi ini ada campur tangan syaitan. Walaupun kita faham daripada hadis Nabi SAW, mimpi para rasul benar, tidak ada gangguan syaitan, itu kita faham, lepas Nabi ada. Tetapi dalam konteks Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia ada kebimbangan ini, walaupun sebenarnya syaitan tidak interrupt. So, malam yang kedua, Nabi mengharapkan Allah mengurniakan wahyu ataupun mimpi yang sebenar. Dan ternyata mimpi yang sama. Malam ketiga pun sama, mimpi yang sama. Lalu Ibrahim alaihissalam memahami, ini perintah Allah. Ini perintah Allah yang berat, yang perlu dilaksanakan, iaitulah ayah kena sembelih kamu nak. Dan mungkin bagi Nabi Ibrahim, hikmah Allah tidak paparkan adegan penyembelihan itu, berkemungkinan supaya Nabi tidak rasa duka, tidak rasa sedih, tidak rasa pedih selepas bangun daripada tidur. Mungkin ini dalam fikiran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan mungkin ini hikmah bagi Nabi Ibrahim, Allah tidak menunjukkan babak apa berlaku selepas pisau itu sudah hampir di kulit Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maknanya mimpi itu tamat setakat pisau itu nak sampai ke kulit. Lalu Ibrahim memahaminya, ini perintah Allah nak. Fanzur madza tara. Ini yang terakhir saya nak ulas. Fanzur madza tara. Subhanallah. Cuba kita letakkan diri kita di dalam ayat ini. Apa sebenarnya tujuan Nabi Ibrahim meminta pandangan anaknya tentang perintah Allah? Bolehkah perintah Allah ni ada kompromi, ada perbincangan, ada proses menilai semula, ada proses apa yang disebut musyawarah, di mana pandangan akan mempengaruhi keputusan. Pandangan majoriti akan mempengaruhi keputusan. Jadi kita tidak boleh memandang fanzur madza tara adalah ayah nak minta pandangan anak, nak buat tak nak buat. No. Ada perkara lain yang perlu kita teliti. Sebab Ibrahim alaihissalam bukan jenis rasul ataupun manusia yang melakukan negosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sekali-kali tidak pernah meminta kepada Allah, berat sangat ni wahai Allah, kalau anak orang lain boleh tak? Bukan anak aku. Sebab ini satu-satunya anak aku. Tidak berlaku begitu. Ataupun pernah tak Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah rukhsah dan bukannya azimah? Ya Allah, boleh tak kau berikan kepadaku cara untuk anak ini dikorbankan bukan dengan sembelih, tetapi dengan dihantar ke medan perang contohnya. Yang mana medan perang tu mustahil untuk menang. Ataupun dengan anak ini ditinggalkan di padang pasir sekali lagi, tanpa sebarang bantuan daripada sesiapa. Ataupun anak ini dicampakkan daripada bangunan tinggi, supaya aku tak nampak macam mana anak aku itu mati. Tetapi Ibrahim alaihissalam sekali-kali tidak pernah melakukan negosiasi meminta plan B daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya kata begitu? Lihat track record baginda ini. Lihat track record baginda ini dalam kisah baginda sebelumnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ketika membentangkan kisah Nabi Allah Ibrahim dalam surah As-Saffat, Allah merumuskan karakter Nabi Allah Ibrahim, idza jaa rabbuhu biqalbin salim. Ketika dia mendatangi Tuhannya dengan hati yang sejahtera daripada sebarang penyakit hati. Artinya apa? Baginda tidak pernah berlambat-lambatan, tidak pernah menangguh-nangguhkan, tidak pernah menunda-nundakan sebarang perintah Allah. Nabi akan bersegera mubadarah. Nabi akan segera untuk menunaikan perintah Allah. Lihat saja ketika diuji Allah untuk mengatakan kebenaran di hadapan Namrud. Lihat saja ketika berusaha untuk memecahkan berhala kepada kaumnya. Lihat saja ketika dihumban ke dalam api. Lihat saja ketika ditinggalkan anak isterinya di padang pasir kering kontan dan Allah perintahkannya untuk tidak berpaling kepada anak dan isterinya dan pulang ke Palestin. Ibrahim punya track record yang cemerlang, tidak pernah tidak taat kepada Allah, bahkan akan bergegas untuk taat. Tetapi apa cerita ni? Apa cerita fanzur madza tara? Apa yang boleh kita fahami daripada nak fanzur? Fanzur di sini,
Tuan-tuan, artinya ambil masa yang mencukupi dan lihat apa yang kamu perolehi. Jadi, ini lebih kontroversi. Ibrahim seperti mengatakan, nak ambil masa yang mencukupi dan nanti jumpa ayah balik beritahu pandangan kamu. Ayah memberikan masa kepada anak untuk berfikir. Kerana kalimat fanzur artinya meneliti. Bukan ayah minta respon spontan. Tuan-tuan, di sinilah yang disinggung dengan indah oleh para alim ulama mufassirun kita. Semoga Allah mengganjari apa yang telah mereka lakukan. Lebih ramai ulama tafsir kita rujuk, lebih banyak buah-buah tadabbur yang kita perolehi. Pertama sekali, ini dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir. Apabila Ibrahim bertanya pandangan anak, maka kita faham di sini, walaisa Ibrahim ma'murun bidhibh ibnihi jabran. Maknanya Ibrahim, dia memahami mimpi tadi benar perintah Allah, tetapi bukan perintah Allah yang perlu disegerakan, tetapi boleh dikemudiankan bila benar-benar anda dan anak anda bersedia. So, ini yang difahami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kerana perintah itu berat, lalu Ibrahim memahaminya, ya perintah Allah, tetapi kali ini Allah berkemungkinan mahukan aku mengambil masa yang mencukupi. Aku benar-benar bersedia dan memang aku sentiasa bersedia, tetapi anak andaku belum tentu. Sebab itu dia menggunakan kalimat fanzur yang menunjukkan, ya perintah Allah, tetapi nak ambil masa yang mencukupi dan bila kamu bersedia, kamu datang pada ayah. Yang pasti ia perintah Allah, nak minta maaf, duka cita, dia perintah Allah. Kita kena lakukan, tetapi Allah memberikan kita masa. Bukankah ini mengingatkan anda kepada rukun Islam yang kelima yang berbeza daripada rukun-rukun Islam yang lain, di mana haji adalah wajib alat tarakhi dan bukannya wajib alal fawri, di mana kita wajib untuk melakukan sekali dalam seumur hidup kita dan bila kita telah memenuhi syarat-syarat kemampuan, dan kita tidak perlu bergegas sekiranya kita belum memenuhi syarat-syarat kemampuan. Ini yang difahami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi tuan-tuan, jangan berhenti setakat ayat ni, nanti anda akan salah faham Nabi Ibrahim. Batu ayat ni dia sempurna kerana dia kena habis sampai insya-Allah minas sabirin. Kalau tuan-tuan berhenti sampai fanzur madatara, tuan-tuan akan salah faham pada Nabi Ibrahim. Sebab tu Allah jadikan 3 perenggan ni panjang tapi satu ayat, supaya kita tidak salah faham bila kita tengok daripada awal sampai ke hujung ayat yang sama. Mari kita lihat pula faktor yang kedua. Dia bertanya fanzur madatara. Ini diungkapkan pula oleh Maududi rahimahullah dalam Tafhimul Quran. Dia menyatakan ayat sebelumnya Ibrahim berdoa supaya Allah kurniakan anak yang saleh. Maka inilah waktu terbaik Nabi mahu mengetahui adakah Ismail ini anak yang ada kualiti saleh yang menunjukkan doanya telah dimustajabkan Allah 60-70 tahun yang lepas. So, dengan bertanya, ayah akan tahu ini anak soleh ke atau anak kandung. Kalau Nabi tanya, jawapan anak sama ada 2 sahaja. Anak biasa atau anak soleh. Kerana Ismail sekali-kali insya-Allah tidak tergolong daripada Nuh punya anak. Anak kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam, iaitu anak durhaka. Jadi, kalau Ibrahim tak tanya, maka nanti Ibrahim tidak akan mengetahui adakah anak ini adalah anak yang aku doa dulu. So, jawapan spontan anak atau jawapan selepas fanzur anak akan memberikan gambaran kepada Ibrahim, adakah doa aku telah mustajab ataupun sebaliknya. Dan ini mengajar anda sebagaimana saya ulas sebelum ini, nak anak insya-Allah mudah, tetapi nak anak yang soleh ia tidak mudah, tuan-tuan. Maka bila kita banyak berinteraksi, sebagaimana saya terangkan balagha ma'ahu tadi, maka ini adalah proses yang juga menyebabkan Ibrahim akhirnya menyedari siapakah sebenarnya anaknya ini. Ya, kita akan tahu siapakah, adakah anak ini saleh ataupun tidak bila kita meneliti jawapan Nabi Ismail alaihissalam. Dan memang kita semua sudah maklum, jawapannya mengejutkan. Jawapan Nabi Ismail mengejutkan dan dapatlah disimpulkan inilah anak yang saleh. Lalu Ibrahim seolah-olah menangis apabila mendengar jawapan anak tersebut kerana dia telah memahami doanya 70 tahun lepas telah dimustajabkan Allah. Di hadapannya bukan sekadar anak kandung yang menyejukkan mata, tetapi anak yang benar-benar saleh kerana jawapan anak benar-benar menyebabkan ayah insaf dan sedar. Okey, itu yang disebut oleh Maududi. Yang ketiga, hikmah fanzur madza tara adalah
untuk Allah Subhanahu wa taala sendiri menghuraikan halim. Subhanallah. Sebab anda tak boleh tahu adakah Ismail ini ada kualiti halim kalau tidak ada rakaman babak soal dan jawab anak, iaitulah selepas mimpi diperintahkan. Saya membayangkan ayat ini, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, and then berhenti. Kemudian terus bersambung, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maknanya tidak ada babak soal jawab dialog, skip. Apa kesan dia? Dia ada kesan tau. Iaitu kesannya kita tidak tahu adakah Allah Subhanahu wa taala telah menghuraikan halim itu apa berdasarkan ayat 102 selepas Allah menyebut halim pada ayat 101. Jadi Allah mengilhamkan kepada Ibrahim untuk bertanya soalan kerana cerita ini sebenarnya adalah cerita yang akan mendapat perhatian sampai hari kiamat. Jadi Allah ilhamkan kepada Ibrahim untuk bertanya kepada anaknya, dan jawapan anak itu menunjukkan dia halim, dan jawapan anak ini akan kekal sebagai ayat Allah sampai hari kiamat. Subhanallah. Jawapan anak akan menunjukkan halim, dan saya akan huraikan dalam siri seterusnya nanti apa bukti yang menunjukkan halimnya anak ini, insya-Allah. Kemudian yang keempat, subhanallah, hanya dengan fanzur madza tara, terlalu banyak buah-buah tadabbur daripada para alim ulama kita. Dengan persoalan daripada ayah, maka ayah boleh mengetahui adakah anak berminat untuk berkongsi pahala kesabaran ataupun tidak. Maknanya, kalau ayah tak tanya, anak mungkin taat, tetapi dia hanya mendapat pahala ketaatan. Atau berkemungkinan, kalau ayah tak tanya, anak pula tak jawab, anak hanya kata if'al ma tu'mar. Apatah lagi kalau anak kata if'al ma syi'ta. Buat je lah ayah apa yang telah diperintahkan. Buatlah ayah apa yang ayah suruh buat. Saya sangka baik ayah Rasul. Ayah buatlah sekehendak ayah, sebab saya percaya apa yang ayah buat semuanya perintah Allah. Apa kanda ayah? Ya, perintah Allah. Saya tiada pilihan. Ayah segerakanlah apa yang diperintahkan Allah. Saya dah faham ajal maut di tangan Allah, dan Allah mahu ajal maut saya dengan asbab ayah. Tak apalah ayah, sembelihlah saya. Kalaulah jawapan Ismail hanya setakat if'al ma tu'mar, maka ayah memahami anak tidak berminat untuk berkongsi pahala besar. Tuan-tuan tahu apa pahala besar? Lebih besar daripada pahala sekadar taat. Iaitulah pahala redha dalam ketaatan. Ramai orang boleh melakukan ketaatan, tetapi tidak ramai yang boleh bersabar dalam ketaatan. Berapa ramai yang boleh redha dalam ketaatan? Ini beza pasrah dengan redha. Pasrah, saya tiada pilihan. Redha, saya membuat pilihan. Jadi jawapan Nabi Ismail sebentar lagi, saya akan pecahkan pada dua bahagian. Bahagian pertama, bahagian pasrah, if'al ma tu'mar. Dan bahagian kedua, bahagian redha. Dan bahagian kedua itulah akan menunjukkan di manakah arti sebenar seorang anak yang memilih untuk bukan sekadar taat kepada Allah, tetapi mahu berkongsi pahala dengan ayah. Pahala yang sangat besar ganjarannya. Ayah bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ayah cuba mencari apakah hikmah. Ayah cuba nak menikmati kelazatan ibadah ketaatan yang perit ini. Anak pun begitu, tuan-tuan. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Subhanallah. Jadi inilah keindahan fanzur madza tara. Jadi itu saja untuk segmen siri yang keempat ini. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan jumpa lagi, insya-Allah. Saya akan cuba cari masa yang terdekat untuk menghuraikan pula keindahan jawapan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.